Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairul Najmi Berzakaria, nombor metrik 277248. Hari ini bacaan hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hari yang pertama. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi wa la yuhibbu li nafsi. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dapat kita kaitkan dengan kepimpinan yang mana yang pertama, kasih sayang dan persaudaraan adalah antara tuntutan iman. Iman seseorang mukmin tidak akan sempurna sekiranya dia ni menyimpan perasaan benci terhadap mana-mana saudara yang seagama dengannya. Kedudukan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam ini amat tinggi dan penting. Dia adalah kekuatan kedua bagi umat Islam yang dapat mengatasi kekuatan senjata. Jadi semua orang Islam adalah bersaudara, tidak mengira rupa paras, warna kulit dan sebarang perbezaan darjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 40 Imam Nawawi untuk hari ini adalah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kaitan hadis ini dengan kepimpinan, yang mana setiap kepimpinan ini perlulah berlandaskan syariat Islam agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perancangan yang berlandaskan dengan syariat Islam dan syariat Islam ini akan mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 40 Imam Nawawi untuk hari ini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan daku wasiat. Baginda bersabda, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kaitan hadis ini dengan kepimpinan yang kita boleh ambil adalah janganlah kita ni ada sifat marah, kerana sifat marah ini dapat mendatangkan keburukan kepada diri kita dan juga orang lain. Banyak keburukan yang kita perolehi daripada sifat marah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 40 Imam Nawawi untuk hari ini adalah hadis daripada Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pengajaran hadis yang kita dapat ambil di sini ataupun kita dapat kaitkan dengan kepimpinan, yang mana seorang muslim mestilah menjauhi sama sekali semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib dipatuhi. Jadi semua perkara ataupun suruhan daripada ketua kita ataupun pemimpin kita yang bercanggah dengan syariat Islam ataupun yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita jauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 40 Imam Nawawi untuk hari ini adalah daripada Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah
untuk kitab, untuk rasulnya, untuk para iman kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Hadis riwayat Al-Iman Muslim. Jadi kita sebagai umat Islam ataupun manusia ini sering melakukan kesilapan. Jadi wajib ke atas kita ini untuk saling menasihati antara satu sama lain, iaitu mengajak ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis hari ini hadis 40 Imam Nawawi daripada Ummul Mukminin Ummul Abdullah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tolak. Hadis riwayat Al-Iman Bukhari dan Al-Iman Muslim. Dalam riwayat Muslim ada hadis lain yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak. Jadi kaitan hadis ini dengan kepimpinan, yang mana perkara baru yang diada-adakan yang tiada sandaran di dalam syariat mestilah ditolak sekeras-kerasnya. Yang kedua, setiap amal ibadat yang kita lakukan tidak akan diterima melainkan dengan niat yang ikhlas dan bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perkara prinsip di dalam agama telah sempurna, tidak perlu ada sesiapa pun yang menyempurnakannya ataupun memperbaharuinya lagi. Bacaan hadis hari ini hadis riwayat oleh Al-Iman Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kaitan hadis ini dengan kepimpinan adalah menunaikan tanggungjawab dakwah, iaitu menyeru kepada perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran adalah satu kewajipan ke atas seorang mukmin yang tidak harus dipandang rendah, kerana mencegah kemungkaran itu adalah satu kewajipan. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran berlaku di depan matanya dan ia berkuasa untuk mencegah sama ada dengan tangan ataupun dengan lidah, maka ia berwajib mencegah kemungkaran tersebut. Sekiranya dia tidak mencegah kemungkaran yang dia lihat itu, maka berdosa dia membiarkan kemungkaran tersebut berlalu tanpa sebarang tindakan ataupun percubaan mahu mencegahnya, kecuali dia tidak mampu atau kerana membimbangi akan membawa kemudaratan kepada dirinya apabila ia mencegah kemungkaran itu. Maka dia wajib mencegah kemungkaran itu dengan hati, iaitu dengan membencinya dan berazam mahu mencegahnya pada suatu ketika, kerana mencegah dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 40 Imam Nawawi untuk hari ini adalah hadis daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abdul Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda. Beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Al-Sa'i. Al-Tirmizi berkata ia adalah hadis hasan sahih. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ini dan kaitkan dengan kepimpinan, yang mana seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasakan ragu. Hal ini menyebabkan terjebak ataupun jatuh dalam perkara yang kemungkinan hukumnya haram. Jadi meninggalkan sesuatu perkara yang ragu-ragu dan kerana ini menjaga maruah diri dan keharmonian agama adalah satu sifat yang terpuji. Jadi selaku ketua ataupun pemimpin, perlu ke atas kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan syubhah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan keraguan dalam pekerjaan kita ataupun perniagaan kita.